Riwayat hidup Al-Imam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi, Ahmad bin Muhammad bin Salamah nama dia. Kalau melihat kepada nasabnya Al-Azdi, maka maknanya Al-Imam Tahawi ini berketurunan Yaman. Sebab Azdi ni adalah kabilah daripada kabilah Yaman. Ibu Imam Syafi'i adalah berbangsa Azdi. Ayahnya Quraisy, ibunya Azdiyah. Dan ada pujian Nabi terhadap kabilah Azdi ni. Nabi sebut Al-amanatu fil Azd. Faham? Di kabilah Azdi ni yang Nabi sifatkan, satu dia orang Yaman. Yaman ni mempunyai fadilat tertentu. Yang kedua Azdiyah, iaitu Al-Amanah. Setelah kita mendedahkan, membentangkan secara ringkas tentang Al-Imam Tahawi, di sini dinyatakan beliau wafat pada tahun 322. Sebelum ni kita tulis apa? Kan 30. Ha? 21 Kerana wafatnya Al-Imam Abu Al-Hasan Asy'ari pun dia ada beberapa tarikh yang diberikan. Misalnya 330, ada kata selepas 324, begitu. Di sini berapa? 321 juga. Rujukan daripada mana? 321. Maknanya berdasarkan tarikh ni, beliau meninggal dunia sebelum lagi daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Atas qaul yang mengatakan Imam Abu Hasan Asy'ari ni paling awal meninggal pun pada tahun 324. Kemudian ulama khilaf 24, 25, 26, 7 sampai 30. Tapi maknanya berdasarkan tarikh ini, sebelum ni kita sebut 330 lebih. Berdasarkan tarikh ini, beliau wafat sebelum lagi daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Walhasilnya beliau sezaman dengan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, cuma negara berbeza. Beliau di Mesir, Imam Abu Hasan di mana? Baghdad. Mana? Basrah ke Baghdad, di belah sana. Basrah lah, Basrah. Jadi persoalan dia ada yang mencolek Al-Imam Imam Abu Ja'far Warraq Tahawi ini dan menggolongkan beliau ini dengan golongan mereka, iaitu golongan Salafiyah, yang mengatakan Al-Imam Tahawi ini sebenarnya akidah yang terkandung di dalam kitab ini adalah salafiyul aqidah. Maka ini adalah merupakan suatu pendustaan dan rekaan. Bagaimana kita mengatakan sedemikian rupa? Buktinya adalah di dalam kitab ini, secara jelas Al-Imam At-Tahawi telah menafikan jihah, menafikan arah daripada Allah, menafikan hudud daripada Allah. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada mempunyai arah dan mempunyai batas. Maka ini sudah cukup untuk membuktikan bahawasanya beliau tidaklah seperti yang didakwa
Kerana mereka itu yang menggelar mereka bersalafi al-aqidah, mempunyai akidah menjisimkan Tuhan, menghadkan Tuhan, mengarahkan Tuhan, dan ia sama sekali berbeza dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ditambah lagi kenyataan daripada Al-Imam Al-Hafiz At-Taj As-Subki. Ini kita belajar, bila bercakap sesuatu kita mesti mempunyai reference dan juga sandaran. Maka dalam kitab beliau Al-Imam At-Taj As-Subki, iaitu dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, beliau berkata, ini kita kena selesaikan dulu sebelum masuk dalam kitab. Sebab kitab ni dia banyak orang syarah. Masa saya belajar dulu, kita belajar mukhtasar syarah Aqidah Tahawiyah. Di sini Sibtalik. Kemudian barulah ditukar, hanya belajar matan saja. Faham? Sebab apa tukar? Sebab salah seorang yang mensyarahkan kitab ni, yang bernama, yang dikenali dengan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau ni Al-Hanafi belakang. Maka satu orang Maulana di Pakistan telah ringkaskan kitab dia. Jadi kitab itu mukhtasar lebih kurang judul dia. Tapi oleh kerana dia berasal daripada Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, banyak orang tak kenal, menganggap Ibnu Abil Izz Al-Hanafi ini adalah berada pada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebenarnya tidak. Faham? Sebenarnya tidak. Jadi kalau kita nak beli syarahan kepada Al-Aqidah Tahawiyah, maka pastikan. Maka kita kembali kepada Al-Imam Taj As-Subki. Beliau mengatakan, Sami'tu Asy-Syaikha Al-Imam Al-Walid. Aku mendengar ayahku. Beliau gelar ayahnya Al-Imam Al-Walid. Ayah kepada beliau ini Taqiyuddin As-Subki. Beliau Tajuddin, ayahnya Taqiyuddin. Apa kata Al-Imam Taqiyuddin? Imam Taqiyuddin ni dia sezaman dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah. Beliau mengatakan, ma tadammanathu aqidatu at-Tahawi huwa ma ya'taqiduhu al-Asy'ari. Ini kenyataan daripada beliau. Ma tadammanathu aqidatu at-Tahawi huwa ma ya'taqiduhu al-Asy'ari. Ma tadammanathu aqidatu at-Tahawi huwa ma ya'taqiduhu al-Asy'ari. Apa yang terkandung di dalam akidah Tahawi adalah perkara yang serupa yang diiktikadkan oleh Al-Imam Asy'ari. Ini dalam kitab nukilan oleh Al-Imam Tajuddin daripada ayah beliau, satu orang yang sebahagian menggelarnya sebagai mujtahid, dalam kitab beliau At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dan dalam kitab yang lain, iaitu dalam kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Mu'id an-Ni'am wa Mubid an-Niqam. Ini karangan Taqiyuddin Subki zahirnya. Ini satu lagi perkataan daripada Al-Imam Taqiyuddin Subki. Beliau menyatakan, Aqidatul Asy'ariyyi hiya ma tadammanathu aqidatu Abi Ja'farin At-Tahawi. Aqidatul Asy'ari hiya ma tadammanathu aqidatu Abi Ja'farin At-Tahawi allati talaqqaha ulama'ul madhahibi bil qabul
ورضوها عقيدة. عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة. التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة. Apa kata beliau? Bermula akidah Asy'ari, dia adalah perkara yang sama yang terkandung dalam kitab Aqidah Abu Ja'far At-Tahawi, yang telah menerimanya Aqidah Abi Ja'far At-Tahawi oleh ulama pelbagai mazhab, dan mereka puas hati akidah itu adalah merupakan akidah. Maknanya antara cara ulama nak membuktikan, sebab dia ada zaman yang kita ulang lagi, yang melakukan tuhman terhadap akidah Al-Imam Hasan Asy'ari, bahkan sehingga hari ini, sehingga terpaksa ditulis kitab. Faham? Sehingga Asy'ari itu di kalangan sebahagian pihak dijadikan kalimah zam, laqab zam, laqab nak keji orang. Kalau dia kata kamu Asy'ari, dia bermaksud kamu ni sesat. Faham? Kamu ni sufi. Macam saya pernah sebut kan, sebahagian kumpulan ini di Yaman, bila dia tanya kita sufi, maknanya dia nak kutuk kita. Sepatutnya kalau sufi ini istilah puji, laqabu dham, madah, tetapi telah ditukar menjadi dham. Samalah juga. Maka ada kitab yang antaranya ditulis oleh ini ulama yang mutaakhir ini, Muhammad At-Tabbani, ulama Mekah, Bara'atul Asy'ariyin min fadaihil mukhalifin, apa depan dia, belakang dia, tapi depan dia Bara'atul Asy'ariyin. Bara'ah tu maksudnya bebasnya ulama Asy'ariyah, bebasnya, bersihnya daripada tuduhan orang yang menuduh. Itu polemik lah. Kita tak nak masukkan orang awam dalam polemik, tapi kalau kita ni orang belajar, kena tahu. Faham? Kena tahu apa dia tu, apa jawapan dia bagi firyah ataupun tuhmah yang dilontarkan dan ditujukan kepadanya. Tebal tu kitab tu, Bara'atul Asy'ariyyin. Satu jilid tapi tebal daripada ni. Maka dua nas tadi dianggap sudah memadai lah sebagai sandaran kita bagi menyatakan bahawasanya kitab Aqidah Tahawiyah yang kita pelajari ini adalah tak ada beza pun dengan kitab yang sebelum ni. Okey? Faham? Cuma beza dia, macam contohnya, ini kita nukil lagi. Kita nukil je, orang lain yang cari. Jadi yang kita nukil ni daripada kitab Asy-Syarhul Kabir Syekh Sa'id Fodah, dan yang tadi kita baca daripada Al-Habasyiyah. Faham? Bagus buku ni. Okey. Saya dah ulang berkali-kali sebelum ni, pembentukan tawaif dalam akidah ini, sehingga ulama bahagikan Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi pada tiga. Yang pertama Ahlul Hadis, dan yang kedua Al-Asy'ariyah, yang ketiga Al-Maturidiyah. Faham? Jadi adakah khilaf dalam akidah ni sama macam khilaf dalam fiqh?
Kalau khilaf dalam fiqh, dia memang beza. Dia memang beza konten. Faham? Konten tu beza. Contoh, mazhab Hanafi kata Fatihah tak wajib, tak rukun. Mazhab Syafi'i kata rukun. Jadi khilaf tu memang konten dia, mazmun dia tu memang beza. Faham? Tetapi dalam perkara furu' boleh berlaku khilaf. Berdasarkan hadis, man ijtahada fa asaba falahu ajrani, kan? Yang kamu belajar dalam Waraqat ditulis ijtihad yang dimaksudkan dalam perkara furu'. Dalam perkara usul, maksudnya akidah, dia tak ada Mu'tazilah pun betul, Syiah pun betul, kita khilaf je. Tak ada. Kalau dalam fiqh kita diajar ra'yi sawab wa muhtamilun lil khata', wa ra'yuhu khata'un wa muhtamilun lil sawab. Seorang mujtahid bila dia berinteraksi dengan ijtihad yang lain, maka dia kena kata pandangan saya ni adalah betul. Ini mujtahid lah. Mana boleh dia kata pandangan saya ni salah, lalu dia berpandangan macam tu? Tak boleh lah, kan? Mujtahid dia kena kata pandangan saya betul. Maksudnya menurut zon saya inilah yang betul dalam masalah ni. Tapi wa muhtamilun lil khata', ada ihtimal salah sebab dia bersifat zanni je. Peratusan mukabil tu ada. Dan khasam pula, dia akan kata pandangan dia salah, tapi ada kemungkinan betul. Faham? Sebab semua zanni, umurun zanniyah. Tapi dalam akidah dia tak ada macam tu. Sebab itu ulama menggelar orang yang mukhalif dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dia panggil firaq al-batilah. Batil, terus batil, tanpa bermuka-muka. Faham? Ini apa ni? Membatilkan orang. Jadi tujuan digunakan kalimah yang tashni', kalimah yang kasar tu, tujuan dia adalah untuk tamfir, supaya orang jauhkan diri. Kalau kita guna kalimah wasatiyah, wasatiyah maknanya semua okey. Dia ada yang lebih wasatiyah, liberal dia panggil. Liberalisme, pluralisme. Liberal ni lagi semua betul. Hindu betul, Buddha betul, semua betul. Faham? Itu lagi dahsyat lah. Faham? Itu lagi dahsyat. Ada zaman sekarang pluralisme, kesatuan semua agama. Faham? Semua agama betul. Mereka pergi ke destinasi yang sama, cuma lalu jalan berbeza. Itu ayat falsafah dia. Ayat nak ringankan isu tu. Faham? Jadi kalau sepintas lalu orang awam dengar, betul juga, kan? Apa isu? Dia janji nak balik rumah mak, dia nak lalu jalan pintas ke, dia nak lalu highway ke, dia nak lalu jalan bayar mahal ke, janji balik raya. Betul tak? Dia kiaskan pula dengan isu balik rumah mak. Sama ke balik rumah mak dengan jumpa Tuhan, kan? Faham? Jadi sekali imbas kalau dilontarkan hujah seperti itu, mungkin ada orang yang termakan. Faham? Bukan mungkin lah, memang ada orang yang telah termakan. So pembahagian tadi itu, dia bukan perbezaan segi konten. Faham? Asy'ariyah ke Maturidiyah ke ahli hadis ke, tak. Dia adalah perbezaan daripada segi pertama, khilaf dalam perkara furu'. Dalam akidah ni dia ada usul, dia ada furu'. Akidah tu sendiri dia ada usul, dia ada furu'. Contohnya membilang sifat 20 ni 13 ke 20. Bahkan dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, dia 13 je. Faham? So khilaf ni khilaf lafzi, bukan khilaf maknawi. Misalnya ada khilaf antara Maturidiyah dengan Al-Imam Abu Hasan dalam perkara tertentu yang boleh dibilang. Ada kitab yang khas yang dikarang. Antaranya apa nama buku tu? Isyaratul Maram. Karangan apa nama ulama tu? Belakang dia Al-Bidhi kalau tak silap. Ada. Tapi itu semua dalam perkara furu'.
Adapun ikhtilaf antara khalaf dan salaf ataupun ahlul hadis dia panggil, maka dia ikhtilaf dalam perkara furu', bukan perkara tunjang. Satu. Yang kedua, ikhtilaf itu adalah ikhtilaf dalam turuqul istidlal, cara beristidlal. Faham? Cara beristidlal. Okey, kamu ni ambil ni. Jadi Al-Imam Tahawi ni secara umumnya, beliau segi mazhabnya kita boleh katakan mazhab dia adalah Ahlul Hadis. Sebab tidaklah diriwayatkan, wallahu alam, mungkin ada, tapi beliau menulis akidah ini dengan kaedah mutakallimin. Tidak. Faham? Macam kitab ni memang dia, mazmun kitab Akidah Tahawiyah ni adalah pembentangan akidah saja, sardul aqaid. Dia tidak ada dalil apa benda daur, tasalsul, apa semua yang kamu belajar dalam matan Mubarahin Kifayatul Awam, semua tak ada. Faham? Dia tak ada guna istilah jauhar, arad, kam muttasil, kam mufasil. Itu semua tak ada. Faham? Dia adalah jenis akidah yang mana dalam istilah satu lagi dipanggil talqin. Dan ini yang dipegang ataupun diamalkan di Hadramaut ataupun daripada Sadah Ba'alawi. Sadah Ba'alawi. Jadi kita akidah yang saya ada bawa sebelum ni warna kelabu tu, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail, ada menyatakan perkara itulah. Sehingga sebahagian daripada, tak apalah tu. Jadi nukil ni, ambil nukilan daripada Al-Imam Tajuddin Subki. Beliau dalam syarahan beliau kepada Aqidah Ibnul Hajib, ini poin ni penting. Beliau mengatakan, i'lam anna ahla sunnati wal jama'ati kullahum qad ittafaqu ala mu'taqadi ma yajibu wa yajuzu wa yastahilu wa in ikhtalafu fi turuqi wal mabadi' al musilati lidhalika. I'lam anna ahla sunnati wal jama'ah kullahum qad ittafaqu ala mu'taqadi ma yajibu wa yajuzu wa yastahil. Qad ittafaqu ala mu'taqadi ma yajibu wa yajuzu wa yastahil. Wa in ikhtalafu fi turuqi wal mabadi al musilah lidhalika, al musilah lidhalika. Fa wabil jumlati fahum bil istiqra'i thalathu tawaif. Fahum wabil jumlah fahum bil istiqra'i thalathu tawaif. Nanti kamu tulislah soal 15 ni, habis kelas nanti tulis. Masa dia sampai esok. Sebab nak tulis lambat pula. Jadi saya terangkan dulu, dengar dulu. Ini Imam Tajuddin Subki yang wafat pada tahun 771. Beliau mengatakan, sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah ni sama je dalam perkara akidah. Benda yang wajib kita i'tiqad, benda yang wajib bagi Allah, benda yang mustahil bagi Allah, benda yang harus, sama je. Walaupun mereka ni berbeza pada jalan untuk sampai kepadanya. Maksudnya jalan untuk satu orang nak buktikan bahawasanya Allah Ta'ala itu qadim, contohnya. Qadim tu maksudnya tidak didahului oleh tiada. Jadi apa jalan ke arah pembuktian itu? Faham? Jadi boleh kita katakan perbezaan tu, perbezaan yang membentuk kepada aliran-aliran yang dinisbahkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, dia adalah ikhtilaf pada turuqil istidlal. Faham? Turuq ataupun jalan dalam perkara apa? Nak menyampaikan. Faham? Jadi dia terbagi kepada tiga. Yang pembahagian dalam ni lah, yang tadi pembahagian saya sebut lagi kan. Ini pembahagian yang Imam Tajuddin Subki sebut dalam syarahan beliau
bagi kita akidah Ibn al-Hajir. Pertama beliau kata ahlul hadis, yang kedua ahlul nazar al-aqli was-sina' al-fikriyah, yang ketiga ahlul wujdan wal kashaf. Biasanya ulama ringkaskan dua je, salaf khalaf biasanya. Tapi yang nombor tiga ni satu benda yang unik lah, yang Imam Subki sebut, Tajuddin Subki. Beliau kata yang pertama adalah apa? Ahlul hadis. Ahlul hadis ni ghalib kepada salaf adalah atas aliran ini. Maksudnya mereka tidak menggunakan dalam nak mensabitkan tentang teologi. Teologi ni maksudnya ilmu ketuhanan, ilahiyat. Tidak gunakan akal. Tak. Nak sabitkan tentang ketuhanan ni, tidak gunakan logika dan seumpamanya. Ahlul hadis ini sandaran mereka adalah adillah sam'iyah, kitab, sunnah, ijma'. Faham? Dan mereka ini membentuk yang disebut salaf. Yang kedua ahlun nazri wal aqli was sina'atil fikriyah, yang digelar sebagai mutakallimin ataupun khalaf. Yang mereka ini dalam nak istidlal, kamu dah ada pengalaman belajar kan, Umul Barahin dan belajar kitab awam. Dia banyak lagi kitab tauhid. Sebenarnya kalau dibaca dengan baik, kita boleh jadi jambatan untuk kitab yang lain. Jadi yang ini adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maksudnya dimasukkan dalam satu kelompok. Mutakallimin ini terbagi kepada dua, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi mereka dalam perkara akidah membahagikan hujah dalam akidah ni ada dua. Pertama aqliyah, yang kedua sam'iyah. Faham? Tidaklah bermakna golongan kedua ni semata-mata akal, tidak. Sebab itu dalam kitab tauhid pun dia ada bab yang belakang tu, nama bab tu as-sam'iyat. Faham? Sam'iyat ni maksudnya perkara-perkara dalam akidah yang dibuktikan dengan simai. Sam'i maksudnya naqli, dengan Al-Quran, dengan hadis. Faham? Dia tak boleh bukti dengan akal, dia kena bukti dengan cerita. Faham? Contohnya nak buktikan ada titian sirat ke akhirat, mana boleh guna akal. Faham? Nak buktikan adanya negeri namanya Pahang, boleh guna akal tak? Macam mana kita nak guna logik sehingga kita tahu ada negeri namanya Pahang? Tak ada kan? Ada negara namanya Amerika, boleh guna akal tak? Tak boleh. Dia guna nakal. Nakal tu maksudnya ada orang pergi sana, dia bagi tahu ada negara nama Amerika. Tengok dalam berita, tengok dalam majalah, itu semua nakal, samai. Faham? Jadi bila sebut mutakallimin, bukan mereka ni semua perkara guna akal. Tak. Faham? Buktinya ada bab yang khas namanya simak sam'iyat. Dan yang terakhir sekali adalah ahlul wijdan wal kashaf, as-sufiyah. Jadi dia punya khulasah dia, mabadi'u ahli an-nazar wal hadis fil bidayah wal ilham fil nihayah. Macam contoh, kita nak buktikan adanya syurga, macam mana? Nabi bagi tahu. Faham? Golongan ni dia sendiri tengok syurga. Macam tu. Satu orang dia tahu adanya Amerika sebab dia dengar orang cerita. Ramai orang cerita sampai tahap mutawatir. Tak mungkin semua pakat nak tipu kita. Satu lagi, dia tahu ada Amerika, dia memang pernah pergi Amerika. Itu dia punya perumpamaan dia. Turuk untuk sampai kepada akidah itu dengan kasyaf. Dikasyafkan sehingga dinampakkan. Macam para sahabat lah. Mula-mula mereka tahu tentang syurga, macam Nabi lah, tahu tentang syurga dengan diberitahu oleh Jibril, contoh. Kemudian Nabi sendiri tengok syurga. Kedua-dua ni dengar khabar dengan tengok, dua-dua mendatangkan yakin. Cuma yakin yang dituntut daripada kita adalah kita dengar dan kita yakin. Wallahu a'lam.